Assalamualaikum dan selamat tengah hari pada rakan-rakan media. Saya baru sampai daripada Semenanjung dan saya ingat saya agak kerap datang ke Sabah ini kali terakhir pada 2 bulan yang lalu dan sebagai pengurusi kepada jawatan kuasa pembangunan tanah dan wilayah PAS Pusat dan memang menjadi tanggungjawab kepada saya untuk mengadakan lawatan kerja sekerap mungkin di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak, dan secara spesifiknya memang menjadi tanggungjawab kami untuk turun padang melakukan follow up terhadap aduan-aduan yang dikemukakan kepada penduduk-penduduk terhadap isu-isu yang bersangkut dengan tanah yang sama ada tanah yang dirampas oleh kerajaan negeri ataupun ada kes-kes yang notis telah dikeluarkan oleh pihak kerajaan supaya mereka meninggalkan tanah yang mereka duduki, ataupun kebimbangan-kebimbangan di kalangan setengah-setengah penduduk tempatan, kemungkinan-kemungkinan tanah mereka diambil untuk tujuan-tujuan tertentu. Saya bawa pada petang ini fail yang saya kumpul berdasarkan kepada aduan-aduan yang saya terima daripada PITAS, Kinabatangan, Tawau, Persiangan, dan sebahagiannya telah pun kita kemukakan aduan daripada penduduk ini kepada Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suakam, dan kita telah bertemu dengan Suakam, kita telah panjangkan aduan kepada pihak Suakam, dan kali terakhir saya dipahamkan oleh pihak Suakam bahawa sesi pendengaran awam atau public hearing telah mereka buat mengenai kes-kes rampasan tanah di Sabah, dan difahamkan Sabah merupakan negeri yang tertinggi kadar kes rampasan tanah di seluruh negara, dan saya difahamkan oleh pihak Suakam bahawa mereka telah memanjangkan aduan orang ramai kepada kerajaan negeri, kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Usaman. Walau bagaimanapun, nampaknya berdasarkan kepada penelitian kami, kerana kami di Sabah ini ada satu NGO yang diketuai oleh Saudara Syamuddin, iaitu Badan Bertindak Tanah Sabah, iaitu Tabah, yang dipengerusikan oleh Saudara Syamuddin. Kita mendapati walaupun aduan telah dipanjangkan kepada pelbagai pihak, kepada Suhakam, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, bahkan saya telah beberapa kali menerima kunjungan daripada penduduk-penduduk daripada Sabah, yang kita bawa kepada pihak menteri, kita bawa kepada Speaker Parlimen, Pandika Amin Mulia, kita juga bawa kepada Datuk Seri Nazri Aziz, Menteri yang menjaga undang-undang, dan juga kepada pihak-pihak yang lain. Tetapi nampaknya respon balas yang kami terima daripada Menteri atau Ketua Menteri Sabah sangat mendukacitakan. Maknanya kuasa Ketua Menteri begitu besar, dan nampaknya seolah-olah
Ketua Menteri ini ada imuniti, ada kekebalan yang menyebabkan kes-kes rampasan tanah penduduk-penduduk kampung ini tidak ada suatu garis penamat yang boleh dimuktamadkan isu ini antara pihak penduduk dengan kerajaan negeri dan agensi-agensi yang berkaitan, seperti Jabatan Perhutanan, seperti juga pejabat tanah di peringkat negeri dan daerah, yang sepatutnya sebagaimana slogan yang dipopularkan oleh kerajaan, rakyat didahulukan, betul-betul dilaksanakan di negeri Sabah ini. Sebab itu saya datang pada kali ini untuk bukan sahaja turun ke beberapa lokasi sebagaimana aduan yang saya terima, tetapi juga kita akan mengadakan perbincangan khusus dengan penduduk-penduduk kampung ini supaya kita dapat membincangkan strategi baru bagaimana kita nak berdepan dengan kerakusan pihak berkuasa yang secara sewenang-wenangnya mengambil tanah-tanah rakyat. Dan kalaulah kes-kes tertentu yang gagal ditangani secara perundingan, maka untuk kita melakukan tindakan mahkamah atau perundangan sebagaimana yang dibuat seperti di Persiangan, maka itu akan menjadi sebahagian daripada usaha kita supaya isu-isu pertikaian antara pemilik tanah ataupun kerajaan negeri dapat dimuktamadkan di peringkat perundangan. Dan inilah yang sebenarnya banyak kes-kes yang berlaku seperti di Sabah ini, dalam konteks di Semenanjung kita terpaksa menggunakan tindakan undang-undang untuk memberi syarat kepada kerajaan negeri bahawa mereka harus menunjukkan sikap dan contoh yang baik terhadap rakyat, supaya rakyat boleh hidup aman, tenteram, dan mereka mendapat jaminan atas tanah yang mereka telah duduki, yang sebahagiannya mungkin ada yang mencapai 5-60 tahun daripada tanah yang ada. Ini menjadi sebab secara rutinnya saya daripada Semenanjung datang ke Sabah ini, dan saya difahamkan pada petang ini ada penduduk akan menyerahkan memorandum sempena dengan sidang Dewan Undangan Negeri. Katanya pada petang ini penyerahan memorandum akan dilakukan. Jadi kita sangat mengalu-alukan tindakan-tindakan penduduk, dan ini sebagai satu usaha mereka supaya keprihatinan kerajaan negeri sangat dituntut. Dan penduduk terpaksa menggunakan kesempatan ketika sidang Dewan Undangan Negeri, kerana pada ketika inilah mungkin mereka ada peluang untuk bertemu dengan Ketua Menteri. Mungkin pada hari-hari yang lain Ketua Menteri takkan layan mereka, kan? Jadi bila ada sidang seperti ini, Ketua Menteri ada, menteri-menteri ada, jadi memudahkan penduduk untuk berbuat demikian. Kalaulah sekiranya signal yang kita hantar melalui pelbagai cara ini tidak diendahkan oleh kerajaan negeri, maka kerajaan BN di Sabah ini harus bertemulah dengan rakyat dalam pilihan raya umum yang akan datang. Jadi ini sebagai satu topik utama mengapa saya bangkitkan pada lawatan pada hari ini. Selama 3 hari saya di Sabah untuk bertemu dengan rakyat atas isu yang saya maksudkan sebentar tadi. Jadi kalau ada nak bertanya, sila. Saya boleh klasifikasikan aduannya agak banyak, agak banyak. Kalau di tangan saya ini kita ada kinabatangan, kemudian kita ada pitas, kemudian
kita ada Sipitang, kemudian di Kota Marudu pun kita ada. Semuanya berkaitan dengan tanah, pengambilan tanah. Sebahagiannya tanah itu telah diambil pun. Contoh yang berlaku di Ulu Merotai, tanah itu telah pun dirampas. Begitu juga yang berlaku di Sungai Koyah, Kinabatangan, pun begitu juga. Alam Lanas. Maknanya sebahagian di tanah ini telah diambil. Saya ketekilan sebenarnya kerana saya dihubungi agak lewat. Sebahagian daripada kes-kes yang disampaikan kepada saya ini setelah pihak berkuasa mengambil tindakan, kan? Maknanya dalam kes yang berlaku di Ulu Merotai, kebun kelapa sawit mereka tu sebahagian besarnya telah dimusnahkan. Maknanya telah bulldozer telah rempuh kebun kelapa sawit mereka. Dan ada setengah-setengahnya itu pokok-pokok yang masih kecil itu mereka racun, pokok itu mati. Jadi bila kita pergi ke parlimen, kita serah memorandum kita kepada pihak menteri, sebagainya telah musnah. Bila musnah ni maknanya sukarlah untuk kita menyelamatkan tanah-tanah ini. Sebab itu pada kali ini kita akan membincangkan dengan wakil-wakil penduduk di seluruh negeri Sabah mana-mana kes wujud kecenderungan pihak kerajaan melalui mungkin kabar-kabar angin yang kita tentulah dimaklumkan bahawa tanah itu akan diambil. Kita harap pihak penduduk dapat melaporkan kepada kita secepat mungkin supaya tindakan-tindakan tertentu dapat kita buat. Antaranya mungkin kita boleh melaporkan dengan cepat kepada pihak polis, supaya satu laporan polis dapat dibuat. Selain daripada kita boleh melaporkan pihak Suakam, kerana Suakam di Sabah pun ada, mungkin Suakam di KL boleh dapat menyampaikan kepada Suakam di Kota Kinabalu, supaya dapat pihak Suakam ini segera bertemu dengan pihak berkuasa supaya sekurang-kurangnya penangguhan itu boleh dilakukan atas kes-kes rampasan tanah. Dan mungkin juga mana-mana kes yang kritikal, contohnya notis telah dikeluarkan, kita boleh menggunakan injaksi mahkamah untuk menghalang tanah-tanah ini daripada dirampas. Sebab sebahagian daripada tanah-tanah ini ditanam dengan tanaman kontan ataupun tanaman kekal seperti kelapa sawit, yang ini menjadi kepada penduduk. Jadi kalau kebun kelapa sawit umpamanya telah dimusnahkan, mereka nak survive macam mana, kan? Mereka nak hidup. Jadi pertimbangan-pertimbangan ini sepatutnya difikirkan oleh kerajaan, bukan hanya menjaga kepentingan pihak pemaju saja, pihak kapitalis, yang mereka ini memang berdasarkan pengamatan kita, pihak pelabur ini yang datang untuk mendapatkan tanah, mereka lebih selesa, mereka lebih suka untuk mengambil tanah-tanah yang telah siap dibangunkan, sebab mereka mungkin tidak mengeluarkan kos yang besar. Berbeza kalau mereka ambil tanah itu masih lagi berada dalam keadaan belum dibangunkan. Jadi modal mereka besar, mereka nak kena buat jalan, mereka nak kena sediakan sistem pemaritan, jadi mungkin mereka terpaksa menanggung kos pembangunan yang besar. Tetapi kalau tanah itu tanah penduduk, tanah itu dah cantik dah, kan? Jadi mungkin mereka lebih mudah untuk membangunkan tanah tersebut. Tetapi ini sebenarnya bagi saya sangat tidak adil, sangat tidak wajar dilakukan. Jadi di sinilah letaknya peranan Ketua Menteri dan Kerajaan Negeri, supaya keutamaan adalah untuk rakyat daripada pemaju projek yang hanya memikirkan soal untung semata-mata. Ini yang kita tekankan kepada pihak kerajaan. Lagi ada? Pas ada adakan taklimat di kawasan-kawasan mengenai undang-undang kita sebenarnya, untuk makluman, saya merujuk kepada Sabah Law yang ada. Kita sebenarnya telah menyerahkan kepada panel kita di bawah Jabatan
undang-undang PAS pusat. Kita punya lawyer kita, para lawyer kita mengkaji undang-undang tanah di peringkat negeri-negeri, bukan saja dalam konteks Sabah dan Sarawak, sebab Sabah dan Sarawak ni dia lain sikit. Dia punya tanah NCR dia berbeza dengan Semenanjung. Tetapi kita sedang mengkaji supaya undang-undang tanah ini dapat disemak, dan saya fikir tengah daripada undang-undang ini begitu lama sudah tidak relevan dalam konteks memberi hak dan keadilan kepada rakyat. Dia berbeza, contohnya macam undang-undang tanah di Sabah, dia pada tahun 1962. Sebahagian itu undang-undang ini undang-undang yang lapuk, yang memberi kuasa yang penuh kepada kerajaan negeri, khususnya di bawah Ketua Menteri. Jadi makna Ketua Menteri ini dengan begitu mudah untuk mengambil tanah rakyat. Jadi bila rakyat lawan dia di mahkamah, kadang-kadang dia punya section tertentu yang kita kaji ini sangat tidak adil kepada rakyat. Dia ada pula klausa sebelum merdeka, selepas merdeka, yang sukar kadang-kadang dari sudut dari sudut dokumen itu, kes-kes yang mungkin pada sekitar sebelum merdeka tidak dimiliki oleh penduduk. Penduduk ni dan sebahagian daripada penduduk asal itu pun telah meninggal dunia. Yang ganti itu anak mereka. Jadi bila dokumen ini kita tak ada, bila kita nak bawa ke mahkamah, biasanya pihak penduduk ni mengalami kesukaran. Lawyer mereka pun sukar untuk mengesahkan bukti-bukti bahawa tanah itu kan. Sebenarnya memang ini antara yang kita sedang bincangkan, kes-kes yang berkait dengan perundangan. Dan kita sekarang ni kita menggunakan khidmat peguam-peguam kita daripada PKR, daripada DAP yang membantu kita, selain daripada lawyer kita lah. Cuma saya nak sebut di kesukaran kita, kalau lawyer daripada Semenanjung, mereka tak boleh, mereka tidak boleh mengadili kes-kes di Sabah ini. Jadi ini pun salah satu bagi saya kekangan lah, sepatut pindaan dibuat untuk membenarkan lawyer daripada Semenanjung itu. Saya quote apa yang berlaku dalam kes saya. Contohnya, saya tidak dibenarkan masuk ke Sarawak umpamanya. Bila saya nak cabar arahan daripada pihak berkuasa Sarawak, saya tak boleh guna lawyer saya daripada Semenanjung. Maknanya awal-awal dah reject dah, kerana lawyer yang kita sediakan itu lawyer daripada Semenanjung. Maknanya inilah perkara-perkara bagi kami, termasuk kita masukkan dalam tawaran dalam buku jingga kita, isu tanah di Sabah dan Sarawak ini. Dan kita yakin komitmen Pakatan Rakyat kalau kita menang di Putrajaya, kita akan mengadakan perbincangan sebab tanah ni di bawah pihak berkuasa negeri. Maknanya, tapi kita akan buat perbincangan supaya mana-mana undang-undang yang berkait dengan akta di peringkat negeri, mungkin kita boleh lihat balik kekuatan yang ada di bawah Akta Kanun Tanah Negara di peringkat pusat, supaya kita dapat semak dan kita boleh pindah mana-mana undang-undang yang bagi saya sudah tidak relevan dalam konteks keadilan untuk kerajaan dan juga untuk khususnya untuk pemilik-pemilik tanah. Tuan-tuan pendengar.